Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Bagi yang belum, jumpa-jumpa dan menekan subscribe dan tombol loceng. Okey, pada entry kali ini berkenaan dengan belanjawan 2025 pada besok. Okey, ini ialah yang diharapkan oleh rakyat. Benda ni kalau berlaku, belanjawan memang tip top. Jom kita mulakan. Okey, sebelum aku nak mulakan, aku nak bagi tahu memang ada sesetengah orang yang tidak menaruh harapan tinggi terhadap belanjawan pada besok hari, pada 18 hari bulan, iaitu pembentangan belanjawan tahun 2025. Kita tak perlu nak taruh harapan tinggi, tapi kita harap benda yang bakal aku sebut ni kalau menjadi, kalau ada disebut, yes, memang senang hati sikitlah rakyat Malaysia ni, terutama rakyat marahan yang memerlukan bantuan. Yang pertama yang amat diharapkan oleh rakyat ialah bantuan tunai terbesar STR, Sumbangan Tunai Rahmah, akan ada penambahbaikan yang sangat mantap, sama ada dari segi amount dan daripada segala segi. Itu yang pertama. Yang kedua, SARA, Sumbangan Asas Rahmah, yang mana SARA ni kita dah sedia maklum merupakan tambahan STR. Jadi amount SARA itu sekarang ini 100 untuk miskin tegar, dan 50 untuk golongan miskin. Jadi jumlah 100 itu dilihat sebagai sikit berbanding dengan harga barang yang agak mahal. Jadi sekiranya Sumbangan Asas Rahmah ni dinaikkan sedikit amountnya menjadi 150, let's say, dan bagi golongan miskin dapat 100, yes, itu akan jadi lagi mantap. Dua kali aku tumbuk ni. Okey, dan yang seterusnya apa? Yang seterusnya ialah bantuan sara hidup. Yang mana perkara ni dah pun dinyatakan, iaitu bantuan sara hidup BSH untuk veteran Angkatan Tentera Malaysia, yang sekarang ni bernilai RM300, tetapi ia telah dikabarkan akan naik menjadi RM500. Okey, yang ini kita nantikan. Yang ini bukan mau cakap benda main-main sebab ia pernah diungkapkan, BSH akan dinaikkan menjadi RM500. Okey, yang ini kita nantikan. Ini antara bantuan juga yang diharap oleh golongan-golongan yang mendapat bantuan sara hidup ni, agar akan ada peningkatan amount tu. Okey, dan seterusnya bantuan yang melibatkan musim tengkujuh. Sekarang ni musim tengkujuh, babe. Dan bantuan musim tengkujuh ni, kalau dilihat sekarang ni, hanya meliputi pekebun kecil. Jadi apa yang diharapkan agar bantuan sara hidup ni diperluaskan lagi kepada golongan-golongan lain selain daripada pekebun kecil di bawah Risda. Jadi bantuan musim tengkujuh ni, kalau kita lihat sekarang ni, bukan terkena kepada pekebun kecil saja, tapi lebih daripada tu, orang yang tak terlibat dengan industri getah pun terjejas. Jadi bantuan sara hidup ni, kerana musim tengkujuh ni, BMT ni adalah diharap agar diperluaskan terhadap golongan-golongan yang terjejas dengan masalah bencana alam, banjir ni bencana alam yang tak dapat nak dielak, dan sewajarnya yang terkena bencana alam ni wajar dibantu. Jadi itu kita nantikan, ada kayanya akan ada ditambah baik, tapi yang pasti untuk bantuan sara hidup veteran tu, itu memang dah dimaklumkan, ada tambahan. Tapi adakah benar? Kita kena tengok belanjawan nanti. Okey, pendek kata dan panjang kata, mudah nak kata, segala bantuan-bantuan kewangan kerajaan ni adalah amat diharapkan oleh rakyat agar adalah penambahbaikan. Tak kira bantuan apa sekalipun. Sama ada bantuan berbentuk sekaligus, bulanan ataupun bermusim. Jadi bantuan tu semoga ada lah. At least diteruskan atau ditambah baik. Tu je. Dan okey, ini adalah satu perkara yang aku kena spesifikkan. Ada sesetengah pencarum yang masih terkesan, yang masih mengharapkan pengeluaran KWSP. Okey, dalam konteks pengeluaran KWSP ni, untuk pengeluaran akaun 3 fleksibel, apa yang aku dikabarkan, apa yang orang berkongsi maklumat dengan aku, masih ramai sebenarnya pencarum yang mereka dulu mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Jadi mereka tidak membuat sebarang pemindahan daripada, orang cakap, akaun 2 ke akaun 3 tu. Mereka risau. Jadi mereka mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Jadi bila mereka melihat sekarang ni situasi akaun 3 ni berjalan dengan cantik je, smooth je, jadi ramai sebenarnya yang mahu diadakan pemindahan kali yang kedua, akaun 2 ke akaun 3 fleksibel ni. Ada ramai sebenarnya. Biasalah first time risau, tak tahu macam mana perjalanannya. Tapi setelah beberapa bulan perkara ni berlangsung, kelihatannya akaun 3 fleksibel ni, aku kena mengaku benda ni, sedikit sebanyak golongan yang terkesan yang ada baki dalam akaun 2, mereka hampir
pulih daripada masalah kewangan, dan ada yang dah pulih daripada masalah kewangan kerana dapat buat pengeluaran akaun 3 menggunakan akaun 2 ni, ya. Jadi ada segelintir yang ramai ni, mereka mengharapkan akan adalah pemindahan dibuka untuk kali yang kedua untuk mereka mengeluarkannya menggunakan akaun 3 fleksibel. Itulah dulu kenapa ambil pendekatan tunggu dan lihat kan. Sekarang baru nak mohon dibuka pula kan. Jadi itu antara perkara yang diharap. Okey, kita tahu pengeluaran kira BSP bukanlah perkara belanjawan. Itu ialah satu kenyataan yang kita kena terima. Tetapi sekiranya nak disebut boleh je, sama ada dalam dewan ataupun di luar dewan, yang berkenaan dengan segala pengeluaran KWSP ni, Dan kita pun dah sedia maklum, akaun 3 fleksibel ni memang dah berjalan pun, sedang berjalan dan akan berjalan selama yang boleh lah kan. Maksudnya benda yang dah memang ada. Okey, kalau kita nak bandingkan dengan tuntutan pengeluaran akaun 1 pula, dengan ni aku nak maklumkan tuntutan pengeluaran akaun 1. Pengeluaran akaun 1 KWSP pada hakikatnya ketika ini bukanlah suatu pengeluaran yang diluluskan pun. Ia belum diluluskan dan kelihatannya pihak kerajaan memang tidak membenarkan dan diberi pilihan dengan kaedah akaun 3 fleksibel ni. Tetapi ia bukan bermaksud tuntutan tersebut berhenti ke apa, tidak. Ia tetap diteruskan. Cuma untuk perkara yang melibatkan akaun 1, buat masa sekarang ni aku jelaskan tak ada dalam kamus MOF. Tak ada. Maksudnya kalau kita nak kata pengeluaran akaun 1 tu bakal dipetik dalam belanjawan ataupun selepas belanjawan, perkara tu tak payah tunggulah. Sebab ia tidak mungkin timbul. Cuma akaun 3, yes, ia berkemungkinan boleh dipetik di dalam dan di luar dewan kerana ia suatu perkara yang telah pun berlangsung, sedang berlangsung dan memang dah ada dah. Baik, jadi itu dia perkara-perkara antara perkara-perkara yang diharapkan sangat. Tapi dalam konteks ini pada aku lebih tumpukan kepada STR dan SARA kerana itu merupakan bantuan keuangan terbesar yang mana penerimanya paling ramai, meliputi semua negeri, tak ada memilih negeri apa semua. Yang penting layak. Dan semoga dipermudahkan urusan STR dan SARA ni, Okey, semoga jelas. Jadi aku nak petik sikit lagi berkenaan dengan kemaskini. Benda ni diungkit banyak kali, kemaskini dan permohonan. Okey, permohonan macam biasalah, kalau tak pernah memohon STR, okey, nanti STR 2025 memang akan dibuka permohonan baru untuk pemohon baru. Jadi pemohon sedia ada, anda cuma perlu buat kemaskini saja. Harap jelaslah bagi yang bertanya pasal kemaskini dan permohonan ni. Okey, permohonan untuk orang yang tak pernah buat apa-apa, tak pernah memohon pun, tak pernah menerima pun permohonan baru. Dan kemaskini sekiranya perlu buat kemaskini kalau ada perubahan. Benda tu akan dimaklumkan baik pembentangan selesai, pihak lembaga asing akan keluarkan FAQ yang terkini, dan kita akan tengok butiran-butirannya nanti pada episod yang akan datang lah. Okey, semoga belanjawan berjalan dengan lancar dan semoga kita boleh tersenyum sikit lah hasil pembentangan belanjawan nanti. Baik, see you guys in the next video. Assalamualaikum. Salam. Bye.